الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان وفتح لنا فيه أبواب الجنة وغلق أبواب النيران. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من صلى وصام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa jua keadaan dan kesempatan, di samping menjauhi larangan dan tegahan di setiap masa dan zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui surah Ali Imran ayat yang ke-123 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedangkan kamu dalam keadaan lemah. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tajuk khutbah minggu ini ialah Ibarah sebalik Badar Al-Kubra. Sejarah Islam mencatatkan bahawa kefarduan puasa Ramadan bermula pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Ramadan juga pernah menyaksikan kemenangan besar dicapai oleh tentera Islam dalam peperangan Badar Al-Kubra di bawah kepimpinan teragung Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tarikh 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya keimanan sehingga membolehkan semangat juang yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tentera Islam paling kuat. Malah Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong ahli Badar dalam keadaan jumlah mereka yang sedikit, di
samping kekurangan senjata, supaya mereka mengetahui bahawa pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala pasti tiba meskipun bilangan musuh amat besar dan ramai. Sewaktu peperangan ini berlaku, para sahabat bersama Sidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sedang berpuasa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sebuah asar bahawa Sidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma berkata, kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan sebanyak 2 kali, yaitu ketika Badar dan Fathul Makkah. Lalu kami berbuka puasa dalam kedua-dua peristiwa itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan kemenangan ke dalam hati mereka yang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang telah ada, dan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala segala tentera langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa bukanlah penghalang yang mampu memadamkan semangat juang tentera Islam, tetapi sebaliknya ia adalah satu tarbiyah yang berharga menjadikan umat Islam hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, malah tidak tunduk kepada mana-mana musuh. Maka dengan keteguhan hati inilah yang menyebabkan mereka mendapat kemenangan, kemuliaan serta pahala yang besar dalam menegakkan syiar Islam dengan tidak tergoda oleh hawa, nafsu, kemewahan harta, kekuasaan tahta dan segala bentuk habuan dunia, hingga mereka memperolehi kemenangan yang gilang gemilang. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita satu lagi bentuk peperangan, juga suatu jihad yang tampak kecil tetapi amat susah untuk dilatih, yaitu jihad melawan nafsu. Jihad melawan nafsu bermaksud menundukkan nafsu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melawan nafsu sememangnya suatu perkara yang amat susah bagi sesiapa pun, kerana tanpa kesedaran dan keazaman yang bersungguh-sungguh, maka kita pasti dikalahkan kerana ia turut sama dipengaruhi oleh hasutan gelagak hawa, syaitan dan sebagainya. Namun berdasarkan hadis, Sidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan bahawa pada bulan yang mulia ini
Musuh utama manusia dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam diberi peluang seluas-luasnya, kelapangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Sidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila masuk bulan Ramadan, terbukalah pintu-pintu rahmat dan terkuncilah segala pintu-pintu neraka, dan terbelenggulah syaitan daripada merasuk mangsanya. Berjihad melawan nafsu terjadi apabila berlakunya pertembungan antara gelojak hawa nafsu manusia yang sentiasa menimbulkan konflik dalam diri manusia. Nafsu jahat dapat dikenal melalui sifat keji dan kotor yang dilakukan manusia. Nafsu jahat dan liar ini dinamakan sifat mazmu'ah sebagai sifat mazmumah. Di antaranya seperti sum'ah, riya, ujub, cinta dunia, gila harta, hasad, dengki, ego, dendam, buruk sangka, bakhil, sombong dan seumpamanya. Maka sifat-sifat ini melekat pada hati, ibarat seperti daki yang melekat pada badan. Kalau tidak dikikis dan dibuang, maka ia semakin kuat dan menebal dalam hati kita. Untuk membuangnya, maka seseorang perlulah kepada perjuangan yang tinggi, kesabaran serta jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala, nescaya diampun baginya segala dosa yang terdahulu. Dan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, nescaya diampunkan baginya segala dosa yang terdahulu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, antara perjuangan hebat yang perlu diamalkan bagi menundukkan hawa dan nafsu ialah dengan berpuasa di bulan Ramadan, dan berpuasa sunat yang dengan penuh ketakwaan. Ketika berpuasa, kita bukan sahaja menahan diri daripada keinginan makan dan minum yang halal sebelumnya, tetapi seluruh anggota badan kita seperti mulut, mata dan kemaluan juga wajib berpuasa. Sesungguhnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mengambil pedoman mengenai puasa-puasa sunat yang dilakukan oleh Sidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa Isnin dan Khamis. Kerana puasa tersebut mengandungi 1001 rahsia yang tersendiri, menjadi perisai daripada berbagai penyakit. Aqulu laka, meskipun kita berada dalam dunia yang penuh dengan makanan dan minuman, akan tetapi kita sebagai umat junjungan Sidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih diberi perhatian, masih diberi peluang di dalam ibadah ini untuk menyucikan jiwa kita. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastikan Ramadan pada tahun ini 1442 Hijrah kali ini dijadikan titik permulaan untuk kita berhijrah daripada puasa awam kepada puasa khusus, yaitu dengan menjadikan seluruh panca indera dan anggota tubuh termasuk jari jemari yang banyak berbicara secara sia-sia di media sosial turut sama berpuasa.
Malah wajar pula berhenti daripada melakukan perbuatan-perbuatan lain yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah kita semua mengambil peluang yang ada ini untuk merubah diri kita sendiri, untuk menjadikan kehidupan kita lebih murni. Manfaatkanlah sehabis baik usia kita, sebelum tiba masa keuzuran kita. Perhatilah manusia di sekeliling kita, mereka yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, tidak mampu lagi untuk bertarawih dan sebagainya. Maka marilah kita berusaha sedaya upaya untuk memanfaatkan Ramadan pada kali ini, pada tahun ini. Mudah-mudahan hidup kita dirahmati. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama, mimbar juga ingin menasihatkan kepada sidang jemaah sekalian, agar kita terus bersatu padu mengembeling tenaga untuk membenteraskan penularan wabak COVID-19. Usah kita biarkan gelombang keempat dan seterusnya melanda. Marilah kita bersama-sama terus-menerus mematuhi SOP yang ditetapkan bagi memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sesiapa yang beramal saleh dari kalangan lelaki maupun perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.